Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Hari ini kita akan buat ulang kaji UPKK bagi mata pelajaran adab Islamiah kertas 2. Kod UPKK 04-02. Baik. Apabila dapat kertas soalan seperti biasa, jangan lupa baca arahan yang terkandung di muka surat hadapan. Ini adalah contoh soalan UPKK percubaan bagi daerah Kelang bagi tahun 2019 bagi mata pelajaran adab Islamiah kertas 2 UPKK 04-02. Masa jawab adalah 1 jam. Jangan buka kertas soalan ini sehingga diberitahu. 1. Tulis nombor kad pengenalan dan angka giliran anda pada petak yang disediakan. Seperti biasa, bila dapat kertas soalan, jangan lupa tuliskan nombor kad pengenalan dan angka giliran anda. Dekat ruangan atas sekali tu ya. Ada kotak-kotak tu, jadi tuliskan nombor kad pengenalan kamu. Okey, dan angka giliran. Tulis betul-betul ikut angka giliran yang tertera dekat tiket kamu nanti. Ya. Okey, baik. Seterusnya, kertas soalan ini mengandungi 5 soalan. Ya. Anda dikendaki menjawab semua soalan dalam tulisan jawi. Okey, UPKK ingat tak boleh langsung kamu jawab dalam tulisan Rumi, kecuali nanti ada pelajaran dalam pelajaran yang dibolehkan, iaitu ada pelajaran jawi, dia suruh kamu merumikan. Tu je boleh. Kalau yang lain memang tak boleh. Okay. Kemudian, jawapan anda hendaklah ditulis pada ruangan jawapan yang disediakan dalam kertas soalan ini. Soalan pertama hingga soalan 8. Okay. Jawab semua soalan berikut. Jawab soalan ini maknanya ini adalah soalan subjektif yang memerlukan awak menjawab soalannya. Tulis, kena isilah. Baik, soalan pertama. Tulis 2 adab semasa bermain. Okey. Apa dia adab semasa bermain? Baik, yang pertama, ini jawapan Umi lah. Mengikut peraturan permainan atau mengikut peraturan. Yang kedua, semangat kesukanan. Ni adab semasa bermain. Apa lagi? Adab semasa bermain. Menjaga perasaan lawan. Okay? Tidak mencetuskan pergaduhan. Lagi apa? Bolehlah kamu fikir ada jawapan lain ya. Nanti kamu boleh semak dalam buku lah. Ini jawapan yang Umi bagi. Okey. Menutup aurat pun boleh ya. Okey, nombor 2 ya. Muhammad bermain bola dengan kasar. Tulis 2 akibat perbuatan tersebut. Apa akibat dia? Jawapan yang Umi bagi. Melemahkan semangat kesukanan. Yang kedua, mencetuskan pergaduhan dan pertelingkahan. Jadi apa lagi akibat selain daripada yang Umi bagi? Kamu boleh fikirlah. Dibenci oleh rakan sepermainan ya. Lagi apa? Akan menyebabkan berlakunya kekalahan pada pihak kamu. Ya. Berlakunya kekalahan. Bolehlah. Atau apa sahaja jawapan yang dipikirkan logik ya. Bolehlah kamu buat jawapan. Okay, nombor 3. 2 faedah menghormati orang lebih tua daripada kita. Jawapan. Hidup bahagia di dunia dan di akhirat. 2 jiwa tenang dan tenteram. Okay, ada jawapan lain? Ya. Kamu boleh beli akan dihormati oleh masyarakat dan ahli keluarga. Lagi apa? Mendapat keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Mendapat rahmat daripada Allah. Boleh ya? Okay. Kalau tak silap saya, nanti guru adab mungkin akan, kalau misalnya salah,
Guru adab akan, kamu boleh tanyalah dengan guru adab. Okey. Iaitu andainya jawapan kamu dibenci oleh Allah. Jawapan tu betul, tapi dalam UPKK, jawapan tu markahnya hanya separuh. Kalau misal satu soalan tu markahnya 1, kamu cuma dapat setengah je. Kalau markahnya 2, satu jawapan tu, kamu akan dapat 1 sahaja. Jadi kalau boleh elakkanlah dari menulis disukai Allah. Tu elakkan sebab markah kamu separuh je nanti. Okey? Tapi kalau nak lebih jelas, bertanyalah dengan guru adab ya. Okey, nombor 4, tulis 2 ciri berhujah yang tidak baik. Yang pertama, menggunakan bahasa kasar dan kesat. Yang kedua, hujah disampaikan dengan cara beremosi. Dan 2 ciri yang tidak baik, ini yang saya bagi. Mungkin kamu boleh buat apa? Berhujah terlalu lama ya dan membosankan ataupun menggunakan sesuatu apa? Menyinggung perasaan ataupun menggunakan perkara yang tidak baik, menggunakan perkataan yang tidak baik, menyentuh sentimen. Itu ayat-ayat yang kamu rasa, yang Umi rasa boleh, tapi kamu bagi jawapan lain yang bersesuaian, diterima. Okey ya. Baik, soalan seterusnya. Nyatakan pemimpin bagi 2 kategori di bawah. Okey, negara. Siapa dia punya ketua? Okey, Perdana Menteri. Kampung, siapa ketuanya? Ketua kampung. Nombor 6. Nyatakan 2 perkara yang perlu anda hindari ketika sedang berhujah. Okey, apa yang perlu kita hindari? Yang pertama, berhujah terlalu lama dan membosankan. Okey, yang kedua, berhujah dengan cara beremosi. Ada lain? Kalau ada fikir jawapan lain, contohnya menggunakan bahasa yang kesat, menyentuh atau menyinggung perasaan atau kaum lain. Contohlah, itu jawapan Umi ya. Kalau ada jawapan yang lain yang bersesuaian, boleh juga diterima sebagai jawapan. Nombor 7. Tuliskan 2 larangan ketika bermain. Jawapan, melanggar peraturan permainan. Kedua, menimbulkan suasana tegang. Ini jawapan Umi. Mungkin kamu boleh buat apa? Menimbulkan suasana tegang, menimbulkan pergaduhan, ya, akan menyebabkan berlakunya apa? Menimbulkan pergaduhan lagi. Okey, kamu bolehlah beri jawapan lain yang dianggap bersesuaian, boleh digunakan sebagai jawapan. Okey, nombor 8. 2 adab makan di majlis keramaian. Okey, jawapan yang Umi bagi, duduk dengan sopan. Yang kedua, makan dengan beradab. Mungkin ada jawapan lain. Contohnya, mengambil makanan yang hampir dengan kita. Dan jangan mengambil makanan yang terlalu, hanya mengambil makanan mencukupi, tidak membazir. Okay, baik. Itu soalan yang ke-9. Diminta lihat kepada gambar rajah. Okay. Gambar rajah tu gambar apa tu? Kalau ikutkan tu gambar melawat orang sakit. Okay, jadi, apa adab-adab yang sepatutnya kita lakukan ketika melawat orang sakit? Yang pertama, mendoakan kesembuhan pesakit. Yang kedua, memberi kata-kata perangsang kepada pesakit. Yang ketiga, memperlihatkan rasa kasih dan sayang kepada pesakit. Yang keempat, membantu memenuhi keperluan pesakit dan keluarga mereka. Ada jawapan lain? Membawa buah tangan, boleh juga ya. Lagi apa? Melawat
pada waktu yang sesuai. Okey, kamu boleh pilihlah kalau ada jawapan yang lain, bolehlah tulis. Okey, baik. Petikan. Soalan nombor 10. Baca petikan di bawah dan jawab soalan berikut. Okey, ingat ya. Jawapan ada dalam petikan. Jadi, kamu dikehendaki baca petikan itu daripada mula hingga akhir. Okey ya, kita tengok. Apakah maksud majlis? Majlis ialah, tengok dekat atas sekali tu ada jawapannya. Ya, majlis keramaian bermaksud sebuah majlis yang dihadiri oleh orang ramai. Okay, jawapannya ya. Okay, jadi kamu, ini bagi sesiapa yang tak boleh membaca, ya. Jadi, takut kertas 2 ni tak terjawab. Jadi inilah peluang kamu. Dekat soalan petikan inilah peluang kamu untuk kutip markah. Ini bagi yang tak boleh baca. Yang boleh baca tu Umi tahu tak ada masalah. Kamu boleh terus saja jawab soalan seperti biasa. Kepahaman kamu dah biasa jawab kan. Dalam jawi ada kepahaman. Ya. Dalam pelajaran sirah pun ada sepetikan. Makna ada baca macam ni ya. Jadi bagi mereka yang tidak boleh membaca, jadi cubalah ambil untuk jawab bahagian ni. Ya. Sebab biasanya soalan pertama, jawapan berada di perenggan pertama. Jadi anak-anak cuba tengok yang mana tulisan agak-agak lebih kurang maksud majlis. Ada kat atas tu majlis ialah kan bermaksud. Jadi kamu ambil kat situ, tulis sampailah titik. Kat sini titiknya sampai mana? Oleh orang ramai. Titik kat situ. Jadi tulislah perkataan bermula daripada majlis tu sampailah titik. Ini Umi minta harap sangat pada yang mereka yang tidak boleh membaca. Jadi sekurang-kurangnya dekat bahagian petikan ni, kamu boleh dapat markah. Okey, 10.2. Tulis 2 adab di majlis keramaian. Okey, biasanya. Tadi Umi dah cakap. Kalau soalan pertama, biasanya dalam perenggan pertama. Jadi cuba tengok. Dalam perenggan pertama ada soalan untuk adab di majlis keramaian? Tak ada. Jadi kita tengok pula pada perenggan yang kedua. Ya. Antara adab dalam majlis keramaian ialah memberi salam. Nampak tak? Itu perenggan yang kedua. Jadi jawapan 10.2 adalah di perenggan kedua. Jadi jawapannya ialah yang pertama memakai pakaian menutup aurat. Yang kedua memberi salam dan berjabat tangan. Kat atas tu ada. Ya. Antara adab dalam majlis keramaian ialah memberi salam dan berjabat tangan. Jadi kamu boleh ambil jawapan di sebelah untuk diisi ke dalam kertas soalan ya. 10.3 dua perkara yang perlu kita lakukan ketika menikmati makanan. Okey, cuba lihat dalam perenggan yang ketiga. 10.3 dalam perenggan yang ketiga. Cari jawapannya di situ. Jadi, jawapannya bersopan dan ambil makanan yang paling hampir dengan kita. Beri keutamaan pada orang yang lebih tua. Ini antara adab-adab yang ketika menikmati makanan. Ada di dalam perenggan yang ketiga. Sekarang kita lihat pada soalan 10.4. Senaraikan 2 larangan semasa berada di majlis keramaian. 10.4. Cuba lihat dalam petikan yang perenggan yang keempat. Ya, kat situ dia kata larangan semasa berada di majlis ialah jangan menceritakan keaiban orang. Okey. Duduk. Okey, larangan duduk di tengah-tengah pintu, dilarang tidak duduk di tengah-tengah pintu, tidak berbisik-bisik dan tidak mencelah percakapan orang lain. Lain jawapan kat situ ada kan? Jangan menceritakan keaiban orang. Okey, tidak berbisik-bisik. Carilah jawapan tu, dia nak 2. Kat situ banyak tu. Jadi perenggan 10.4 jawapannya di perenggan yang keempat. 10.5. Apakah 2 akibat tidak beradab di majlis keramaian? Kita lihat bawah sekali ya. Jawapannya ada di situ. Iaitu akan berdosa dan tidak mendapat keberkatan dari Allah. Dipandang hina dan dianggap tidak bermaruah. Okey. Baik, sekarang kita pergi kepada soalan 11 hingga 16. Jawab semua soalan. Nyatakan 2 kebaikan bersifat pemalu. Okey, jawapan yang Umi beri. Mendapat keredaan dari Allah. Seterusnya,
dapat menjaga maruah dan nama baik diri serta keluarga. Ini jawapan Umi. Jawapan kamu bolehlah fikirkan lain. Contohnya, disayangi oleh sahabat, disayangi keluarga dan masyarakat. Okay. Mendapat keberkatan atau mendapat rahmat daripada Allah. Okay. Baik, kita pergi ke seterusnya. Tulis 2 keburukan tidak menghargai masa. Apa dia? Yang pertama, kualiti kerja merosot dan banyak masa terbuang. Yang kedua, jiwa menjadi resah dan gelisah. Lagi apa? Kerja banyak tertangguh, ya. Kerja banyak tertangguh. Lagi apa? Dibenci oleh rakan sejawat atau rakan sekerja. Bolehlah. Baik. Okey, nombor 13. Okey, ini dah di jawapan pula. Senaraikan 2 adab sebelum bermain. Yang pertama, memahami peraturan permainan. 2, memastikan kawasan dan tempat permainan selamat. Lagi apa? Memastikan barang permainan selamat digunakan. Lagi apa? Bersalaman atau berjabat tangan dengan rakan sepermainan. Okey. Kalau ada jawapan lain, bolehlah kamu beri yang bersesuaian. Baik, nombor 14. Jelaskan 2 faedah beradab dengan jiran. Okey, yang pertama, mendapat keredaan dari Allah. Kedua, mudah mendapat bantuan. Ini jawapan daripada Umi. Mungkin kamu boleh fikir jawapan lain. Alamak, azan. Okey, seterusnya. Nyatakan 2 hikmah mengamalkan adab dengan pemimpin. Okey. Apa dia? Yang pertama, mendapat keredaan daripada Allah. Yang seterusnya, negara menjadi aman dan tenteram. Lagi ada jawapan lain? Okey. Contohnya mudah mendapat pemimpin mendapat hasil kerja yang baik, ya. Memudahkan segala pengurusan, mengukuhkan hubungan silaturahim. Bolehlah, ya. Ataupun ada jawapan lain yang yang bersesuaian, boleh kamu beri. Apakah 2 akibat jika kita mengabaikan adab berjalan? Apa dia? Yang pertama, mudah sesat jalan. Ya. Yang kedua, mudah terdedah kepada bahaya. Ada jawapan lain tak? Contohnya, tidak dapat sesat jalan, akan menyulitkan perjalanan, ya. Okey. Kalau ada jawapan lain yang bersesuaian, bolehlah kamu tuliskan sebagai jawapan. Lihat kepada soalan yang seterusnya. Okey. Gambar tu adalah gambar orang sedang berjual beli. Okey. Baik. Apa dia adab berjual beli? Okey, yang pertama, gambar raja tu adab dengan itu adab berjual beli, ya. Sebab itu gambar orang berjual beli. Baik, yang pertama, apa jawapan yang Umi bagi? Okay, melayan mesra pelanggan. Yang kedua, menjual barang yang berkualiti. Lagi apa? Menjaga hati pelanggan. Ada tak lagi? Jujur dan amanah. Okay? Tiada unsur riba. Lagi apa? Bermanis muka dan menggunakan bahasa yang sopan. Berpakaian kemas dan menutup aurat. Bolehlah ada. Kalau ada jawapan lain, bolehlah diberikan. Okay. Tuliskan 3 akibat tidak beradab ketika berjual beli. Apa dia? Okay, jawapan yang Umi beri. Rezeki menjadi haram dan tidak berkat. Yang kedua, jiwa menjadi resah dan gelisah. Ketiga, tidak mendapat keredaan Allah. Lagi ada tak jawapan yang bersesuaian? Okey. Perniagaan tidak maju, ya.
Lagi apa? Akan berlakunya penipuan dan juga akan berlaku penipuan dan mungkin mencetuskan pertelingkahan, ya. Lagi apa? Pelanggan semakin kurang. Lagi apa? Mendapat dosa. Okey, baik. Kita pergi kepada 17.3. 3 ciri-ciri jual beli barangan dalam Islam. Ni ciri-ciri barang, ya. Apa dia? Yang pertama, barang yang dijual berkualiti. Yang kedua, belum luput tarikh. Yang ketiga, barang halal, bersih dan suci. Itu jawapan Umi. Ada lagi tak? Bukan barang curi. Lagi? Ada tak ada harga? Lagi apa? Belum luput tarikh dah ada. Lagi apa? Bolehlah kalau misalnya ada jawapan yang bersesuaian, bolehlah kamu isi